atas tadi, Abang Mizi ada cakap, kita bila turun jumpa ayah lu, kita akan belajar erti ikhtiar hidup. Okey, kalau macam tu, ayah lu memang ada tuan satu kenalan seorang, nama dia Pendekar Rimba. So, dia memang pakar dalam aktiviti survival ni. Sekarang dia berada di PD. Podixon? Ya, dekat Podixon. Kalau korang tak ada masalah, so sekarang kita boleh jumpa dia, kita boleh belajar macam-macam. Baru turun gunung dah tak terus pergi buat kan? Ya, kita akan terus ke PD sekarang. Jom. Boleh lah ya lu. Kalau ada air dah. Kita orang kena minum dulu ni. Air dah buka air kuat sikit. Panas ni. Ya Allah. Okey, sekarang ni kami berada di Taman Eko Rimba Tanjung Tuan. Nak tahu dengan siapa kita nak jumpa dekat dalam Tanjung Tuan? Jom kita masuk ke dalam. Pendekar Rimba! Pendekar Rimba! Di manakah Tuan hamba? Seperti mencari pahlawan hang tua, begitu jualah kami rasa saat nak jejaki akan seorang bekas komando tentera darat dalam misi untuk mendidik para belia untuk mampu hidup dalam apa jua keadaan dalam hutan belantara. Pendekar Rimba? Ya, saya. Akhirnya kita jumpa juga. Jadi inilah dia Pendekar Rimba. Okey bang, nak tanya abang, apa yang kami berdua akan pelajari untuk survival camp kali ini? Pertama sekali kita akan cari sumber makanan. Selepas tu kita akan cari sumber air. Selepas tu kita akan hidupkan api, memasak dan bina tempat perlindungan untuk kita hidup. Wah, ini yang tak sabar nak pelajari tentang asas skill atau kelangsungan hidup. Yelah, mana tahu apa terjadi dalam hutan yang besar ni. Jadi, apakah belajar pertama atau lesson 1? Kita akan cari makanan terlebih dahulu. Okey, jom. Ayo sekarang. Apa lagi yang penting untuk kami berdua tahu? Katakanlah kami berdua tersesat dalam hutan, selain untuk tahu asas bagaimana nak cari makanan. Inilah dia ilmu yang paling kami berdua tak sabar nak belajar. Yelah, dah panjat Gunung Datuk tadi. Wih, lapar bona pun seh. Ilmu pendakian sangat memainkan peranan penting, terutama berkaitan kemahiran untuk kelangsungan hidup sekiranya berlaku tragedi, iaitu kepada diri sendiri. Dan inilah yang diajari oleh kamp kelangsungan hidup atau survival camp ini. Rasanya lepas ni bolehlah Kila dan juga Sadi cari makanan yang tak beracun dalam hutan. Macam dah pro je kami ni kan? Tak semua yang hijau dan berbuah itu kita boleh makan tau. Silap hari bulan boleh sebabkan kematian. Sebab itulah kena berhati-hati. Oh, dia ada ketergantung. Di sini. Ayat kedua. Nah, ni awak ni. Dia kan ada rasa sedikit pahit. Kita boleh minum. Agak atas sikit. Okey, yang mana air kali kita boleh minum sementara kita jumpa air sungai yang sebenar. Kila dan juga Sari rasa bertuah dapat mendalami ilmu dengan Pendekar Rimba ini. Kami tak diajar bab makanan saja tahu. Banyak lagi skill kehidupan di hutan yang diturunkan ilmunya pada kami. Contohnya macam yang kami sedang buat ni. Cari kayu api yang boleh dan mudah dibakar. Klik dia. Apa kita nak buat dekat sini? Lepas ni kita akan buat pondok sementara di sini. Dahulu sebab makanan dan api, kami diajar pula teknik membuat pondok sementara menggunakan daun lebar yang sesuai untuk dijadikan atap, mencari akar yang sesuai untuk dijadikan tali, dan batang pokok yang boleh dijadikan tiang.
Okey, kamu. Saya bibi kasi. Selesa sangat lah. Tidur lah. Okey juga. Kemana. Seperti yang diberitahu Pendekar Rimba yang telah diberikan kepada kami penyerahan dari segi mengenali haiwan alternatif untuk dijadikan makanan sekiranya dalam keadaan darurat. Kau ni ikut je saya. Okey, jom. Ke sana. Sekarang ni kita lihat ini dulu. Pada malam ni kita akan masuk hutan, yang mana kita akan berjalan di dalam hutan pada waktu malam. Lepas tu kawan saya nama Alung akan ambil awak dua untuk angkat petang pada waktu malam. Habis tak sekali kan? Abang tak ikut lah. Okey, tak apalah. Apa-apa pun kami nak ucapkan terima kasih sangat dekat Pendekar Rimba sebab banyak sangat ilmu yang kita belajar ni. Terima kasih bang. Sama-sama. Harap kita dengan Sari jaga diri lah. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hutan kami pada waktu malam pula. Memang agak seram kalau nak ikutkan, tapi memang memujakan. Mana taknya semasa jalan malam ataupun naik walking ini, Kinar dan juga Sari dapat melihat pelbagai jenis flora dan fauna yang hanya dapat dilihat pada waktu malam.